Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah 2 minggu bercuti, kita start semula pada hari ini. Mudah-mudahan masa kita cuti itu ialah masa kita menghadamkan balik apa yang kita baca. Jangan pula kita baca, muak dalam mulut, kemudian tak sempat nak mamah. Ya, adalah masa untuk kita tengok. Jadi sekarang ini kita punya bacaan yang keberapa, Dr. Basri? Yang ke-12, Betul. Okey, bacaan yang ke-12. Itu mukaddimah yang ke-6 daripada siri mukaddimah dia. Fi asnafil mudrikina lil ghaibi minal bashari bil fitrah awir riyadati wa yataqaddamuhu al-kalamu fil wahyi war ru'ya. Ini banyak faedahnya untuk kita memahami soal-soal Nabi, wali dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelbagai jenis manusia yang memiliki tanggapan yang di luar kemampuan, sama ada melalui pendedahan semula jadinya atau melalui latihan yang didalui oleh pembicaraan tentang wahyu dan alamat daripada mimpi. Jadi maknanya peningkatan peribadi itu boleh dilakukan melalui ikhtiar kita, kan begitu kan? Ini yang pentingnya. Tapi adalah benda-benda yang tak boleh. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala istafa min al-bashari asqasan faddalahum bi khitabihi wa fatarahum ala ma'rifatihi wa ja'alahum wasaila bainahu wa baina ibadihi yu'arrifunahum bi masalihihim wa yuharridunahum ala hidayatihim ويأخذون بجزاتهم عن النار بحجزاتهم عن النار ويدلونهم عن طريق النجاة وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار بالكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بواسطتهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله. Nampak masuk isi ya. Makin sesuatu yang harus diketahui ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih beberapa orang daripada kalangan manusia. Allah mengangkat darjat mereka melalui firman-Nya. Dia telah menjadikan manusia itu supaya dapat mengenalinya. Dia telah menjadikan insan terpilih sebagai perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-Nya. Manusia pilihannya itu haruslah memperkenalkan kepada umatnya apa yang paling baik bagi mereka, serta menggerakkan mereka untuk mencari sendiri petunjuk yang benar. Mereka berusaha untuk menyelamatkan umat manusia daripada seksaan api neraka, serta memberi petunjuk ke jalan yang selamat. Pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi pilihannya, serta keajaiban-keajaiban yang dia manifestasikan melalui perkataan manusia-manusia pilihannya, menunjukkan bahawa ada perkara-perkara gaib yang tidak berupaya diketahui oleh akal manusia dan yang boleh diketahui daripada Allah, dan hanya melalui perantara manusia pilihannya, dan manusia pilihan itu pun tidak mengetahuinya kecuali apabila diajarkan oleh Allah sahaja.
Nabi Muhammad SAW bersabda, aku hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa'lam anna khibrahum fi dhalika min khasiyatihi wa daruratuhu sidqu lama yatabayyanu laka inda bayani haqiqatin nubuwah. Suatu yang perlu diketahui bahawa maklumat yang mereka disampaikan adalah begitu dalam dan pastinya benar. Ia akan menjadi semakin jelas apabila hakikat kenabian itu diperjelaskan. Okay. وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غش أو إغماء في رأي العين وليست منها في شيء وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما بسماع دوي من الكلام فيتفقهه أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقي إليه. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوحي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغبط ما لا يعبر عنه ففي الحديث كان يعالج من التنزيل شدة وقالت عائشة كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا وقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا المزمل 5. Tanda di mana golongan manusia pilihan ini dapat diketahui ialah ketika menerima wahyu, mereka kelihatan sangat aneh pada pandangan mereka yang hadir. Ia diikuti oleh perasaan seperti dicekik yang kelihatannya seperti orang yang hilang ingatan buat seketika. Atau seperti orang yang sedang pingsan tapi ia tidak ada kaitannya dengan kedua-dua keadaan itu. Apa yang sebenarnya ia ada suatu perasaan di mana dia tenggelam dan berhadapan dengan kekuasaan spiritual disebabkan oleh persepsi-persepsi yang secocok dengan mereka. Tetapi sama sekali luar biasa dibawa kepada tingkat tanggapan manusia dalam bentuk suatu kepada orang yang menerimanya dan berupaya memahami atau muncul dalam bentuk seorang manusia yang menyampaikan wahyu daripada Allah kepadanya. Keadaan ini kemudiannya berakhir tetapi dia dapat diingati isi kandungannya. Ketika ditanya tentang wahyu, Nabi SAW bersabda, pada masa tertentu ia datang kepadaku tergemerencing seperti bunyi loceng. Ianya sungguh menyakitkan. Apabila ia meninggalkan aku dapat mengingati apa yang telah diajarkan. Pada ketika yang lain pula malaikat mendatang diriku bagai seorang lelaki
Dia bercakap-cakap denganku dan aku dapat mengerti apa yang dikatakan olehnya. Selama proses ini, orang yang menerima wahyu akan kelihatan berkeadaan sesuatu yang sukar hendak diterangkan, yakni seperti kenyataan dan kelemasan. Menurut Aisyah, wahyu itu diturunkan kepadanya pada hari-hari yang terlalu dingin, sejuk. Namun begitu, apabila malaikat meninggalkannya, di dahinya terdapat peluh. Bukan firman Allah dalam Al-Quran, kami akan turunkan kepadamu suatu pesan, yakni tugas yang amat berat. Ini tugas dan wahyu itu mana sesuatu yang beratlah. Wa li ajli hadhihi al-ghayati fi tanazzul al-wahyi kana al-musyrikuna yarmuna al-anbiya bil junun wa yaquluna lahu ri'yun aw tabi'un min al-jinn wa innama lubbisa alaihim bima shahaduhu min zahiri tilka al-ahwal wa man yudlilillahu fama lahu min hadin. Ar-Ra'd 33, Az-Zumar 36. Disebabkan Nabi berkeadaan demikianlah, sewaktu sedang menerima wahyu, kaum musyrikin telah bertindak menuduh Nabi sedang dikuasai oleh suatu kuasa yang aneh. Apa yang mereka saksikan itu menyebabkan mereka membuat anggapan yang salah. Kata mereka, barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang sanggup memberinya petunjuk. Tidak, Imam Ghazali pun ada juga dan berhadapan dengan naubah gitu kan? Ya. Masa dia didatangi oleh ilham yang berat-berat lah. Itu tiba yaqazah dan sebagainya. Tapi bukan senang kita ni nak. Wa min alamatihim aidan annahu yujadu lahum qabla al-wahyi khuluqul khairi waz zakai wa bijanibihi wa mujanabatul madhmumati war rijsi ajma'. Wa hadha huwa ma'na al-ismah wa ka'annahu mafturun 'ala at-tanazzuh 'anil madhmumati wal munafarati laha wa ka'annaha munafiyatul li jibillatihi. Tanda-tanda lain yang dimiliki oleh insan yang menerima wahyu ialah bahawa sebelum mereka itu menerima wahyu, mereka mempunyai akhlak yang baik, terpelihara daripada berbuat dosa, dijauhi segala sifat tercela atau melakukan perbuatan keji. Itulah yang dimaksudkan dengan maksum. Ia kelihatan seolah-olah secara semula jadinya dia memang diciptakan dalam fitrah yang suci dan terhindar daripada noda. Dan seolah-olah semasa perbuatan keji itu memang sesuatu yang tak dimilikinya sama sekali sebagai tabiatnya yang semula jadi. Wa fi sahihi, ini data dia ya, contoh-contoh. Wa fi sahihi annahu hamila al-hijara wa huwa ghulamun ma'a ammihi al-Abbas li bina'i al-Ka'bah. Faja'alaha fi izarihi fankashafa fasaqata mughshiyan alayhi hatta istatara bi izarihi wa du'iya ila mujtama'i walimatin fiha ursun wa lu'bun fa asabahu ghashyu an-nawm ila an tala'at asy-syams wa lam yahdhur shay'an min sya'nihim bal nazzahahu Allahu an dhalika kulluh hatta innahu bijibillatihi yatanazzahu 'anil mat'umatil mustakraha faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqrubul basala wath-thawma
فقيل له في ذلك فقال إني أناجي من لا تناجون. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa ketika masih muda belia, baginda Nabi telah mengangkat batu bersama bapa saudaranya untuk membina Kaabah. Batu itu baginda letakkan di dalam pakaiannya sehingga tubuhnya, yakni aurat kelihatan terbuka. Namun tiba-tiba baginda jatuh pengsan sehingga auratnya tertutup oleh pakaiannya. Pernah baginda diundang ke satu majlis perkahwinan yang dimeriahkan oleh persandingan pengantin serta hiburan. Apa yang berlaku ialah baginda tertidur sehingga terbit matahari. Dan dengan demikian baginda tidak menyaksikan apa yang berlaku sepanjang berlangsungnya majlis itu. Allah telah menghindarkan daripada mereka, daripada baginda kesemuanya itu, sehingga kan baginda dihindarkan daripada makan makanan yang haram. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memakan bawang. Ketika ditanya, baginda menjawab, aku berbicara, yakni bermunajat dengan siapa yang tidak kamu semua berbicara. Maknanya membersihkan diri kerana nak bermunajat dengan Tuhan lah tu. Wanzur lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha bihal al-wahyi awwal ma faj'athu wa aradat ikhtibarahu faqalat ij'alni bainaka wa baina thawbika falamma fa'ala dhalika dhahaba anhu faqalat innahu malakun wa laysa bisyaitan. ومعناه أنه لا يقرب النساء وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها فقال البياض والخضرة فقالت إنه الملك يعني أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك. Cobalah perhatikan riwayat ini. Ketika datangnya wahyu secara tiba-tiba, Nabi memberitahunya kepada Khadijah. Khadijah ingin menguji. Cobalah aku letakkan di antara dirimu dengan bajumu, yakni tinggal bersama dalam satu selimut. Nabi melakukan bagaimana yang dipinta oleh istrinya. Anehnya secara tiba-tiba, dia tidak lagi berada dalam selimut itu. Khadijah pun berkata, dia sesungguhnya adalah malaikat dan bukan syaitan. Hal ini berarti bahawa beliau tidak boleh mendekati wanita. Dan ketika Khadijah menanyakan tentang warna pakaian yang paling disenangi yang diperlukan oleh Nabi, beliau memberitahunya putih dan hijau. Khadijah segera mengerti dia adalah malaikat. Maksudnya bahawa warna putih dan hijau merupakan lambang kebaikan dan malaikat, sedangkan hitam merupakan lambang kejahatan dan syaitan. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. ومن علاماتهم أيضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف. وقد استدلت خديجة عن صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك أبو بكر ولم يحتاج في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش وفيهم أبو سفيان ليسألهم عن حاله.
Di antara tanda-tanda kenabian ialah mereka selalu menyeru syiar agama dan mengerjakan salat, bersedekah dan berhemah tinggi. Khadijah dan begitu juga dengan Abu Bakar telah bersependapat bahawa perilaku itu adalah sikap terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghendaki bukti-bukti yang lainnya yang mempunyai tingkah laku dan pribadinya. Dikatakan bahawa ketika Heraklius menerima surat yang dikirim oleh Nabi SAW di mana baginda telah mengajaknya menjadi orang Islam, dia telah memanggil orang-orang Quraisy pada yang ada di negerinya. Di antaranya termasuk Abu Sufyan untuk bertanyakan siapakah manusia Muhammad itu. فكان فيما سأل أن قال بما يأمركم فقال أبو سفيان بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخر ما سأل فأجابه فقال إن يكن ما تقول حقا فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين والعفاف الذي أشار إليه هرقل والعصمة فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته ولم يحتج إلى معجزة فدل على أن ذلك من علامات النبوة. Di antara pertanyaan yang diajukan ialah tentang perkara yang disuruh oleh Muhammad supaya dilakukan. Abu Sufyan memberitahu disuruh supaya melakukan salat, zakat, bersedekah dan berperibadi mulia. Jawapan yang serupa diberikan terhadap soalan-soalan yang lainnya. Heraklius mengulang, jika benar bagaimana apa yang kamu katakan, sahlah. Dia adalah seorang Nabi, dia akan menguasai bumi tempatku berdiri ini. Bersih diri sebagaimana yang dirojok oleh Heraklius itu adalah ismah. Suatu yang wajar dicatatkan bahawa Heraklius menanggap ismah dan menyeru supaya beragama dan beriman adalah suatu bukti keturunan tugas sebagai seorang Nabi dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh mukjizat. Cerita ini dengan demikian adalah bukti bahawa kesemua itu merupakan tanda-tanda kenabiannya. Ini penting ni. Wa min alamatihim aidan an yakunu dhawi hasabin fi qaumihim. Wa fi sahih ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه وفي رواية أخرى في ثروة من قومه استدركه الحاكم على الصحيحين. Di antara tanda yang lainnya ialah bahawa mereka itu dihormati oleh kaumnya. Dan hadis sahih disebutkan Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali dia berada dalam tentangan kaumnya. Dan dalam riwayat lain yang telah diketahui oleh Al-Hakim hanya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada dalam tentangan kekayaan kaumnya. Wa fi mas'alati Hiraqla لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال كيف هو فيكم فقال أبو سفيان هو فينا ذو حسب فقال هرقل والرسل تبعث في أحساب قومها ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ حتى يبلغ رسالة ربه
ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته. Dan dari lain yang dikatakan bahawa ketika ditanya tentang kedudukan Muhammad di tengah-tengah kaum Quraisy, Abu Sufyan menjawab dia disegani di kalangan mereka. Selanjutnya Heraklius mengatakan apabila seorang rasul itu diutus, dia mestilah disegani oleh kaumnya. Maksudnya bahawa rasul itu punya rasa kesatuan, usbah atau group feeling, serta pengaruh yang dapat menghindarnya daripada diganggu oleh orang-orang kafir sehingga dapat menyampai ayat Tuhannya dan mencapai tahap kesempurnaan beragama dalam hubungan agamanya dan milahnya atau organisasi keagamaan sebagaimana yang diharapkan untuknya. ومن علاماتهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد وإنما تقع في غير محل قدرتهم وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف. Di antara tanda-tanda orang itu Nabi ialah mereka berupaya melakukan sesuatu yang luar biasa yang membuktikan kebenaran mereka. Hal-hal aneh adalah tingkah laku yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, ianya dikenali sebagai mukjizat. Semuanya itu adalah bukan di dalam kemampuan manusia. Bahkan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Terdapat perbezaan pendapat tentang bagaimana mukjizat itu terjadi dan bagaimana mukjizat itu membuktikan kebenaran para nabi. والمتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنه إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالهم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله وهو أن يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها على صدقه في مدعاه فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية فالمعجزة دالة بمجموع الخارق والتحدي ولذلك كان التحدي جزءا منهم وعبارة المتكلمين صفة نفسها وهو واحد لأنه معنى الذات عندهم والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحر إذ لا حاجة فيهما إلى التصديق فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاقا وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة فإنما هي على الولاية وهي غير النبوة ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحاق وغيره وقوع الخوارق كرامة فرارا من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية وقد أريناك المغايرة بينهما وإنه يتحدى بغير ما يتحدى به النبي فلا لبس. Ini teori tauhid sikit ni. Jadi kita dah masuk ilmu kalam nampak ni. Beberapa ahli ulama ilmu kalam, superlative theologian,
berpendapat bahawa ia adalah disebabkan oleh berlaku menurut mukjizat itu terjadi atas kekuasaan Allah dan bukan atas tindakan Nabi. Golongan Mu'tazilah menegaskan bahawa tindakan-tindakan seseorang manusia itu adalah berpunca daripada dirinya sendiri. Jelaslah, mukjizat itu bukanlah suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh manusia. Menurut semua mazhab, kemampuan para Nabi melakukan mukjizat adalah dibatasi oleh adanya cabaran yang timbul dan dilakukannya dengan izin daripada Allah. Dengan demikian seorang Nabi itu memperlihatkan mukjizatnya yang ada padanya sebelum mereka menjadikannya sebagai bukti di atas kebenaran tuntutannya. Dengan mukjizat itu ia dapat dijadikan pernyataan yang eksplisit daripada Allah bahawa Nabi tersebutlah benar dan mukjizat itu menjadi bukti kepada kebenarannya. Mukjizat yang dibuktikan adalah kombinasi sesuatu hal yang sangat mengagumkan dan cabaran yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, yang terakhir itu merupakan sebahagian daripada mukjizat. Pendekatan dan ke apa yang dikatakan oleh ulama mutakallimin bahawa tentangan adalah sifat dan mukjizat itu. Tentangan adalah satu. Sebab bagi mereka tentangan adalah makna yang sebenarnya. Tentangan merupakan pembeza antara mukjizat dengan karamah dan sihir. Dalam karamah dan sihir tidak diperlukan adanya pembenaran atau tasdik. Tentangan hanya ada bila kebetulan diketemukan ada. Pada pandangan mereka yang menyangka adanya karamah, sekiranya tentangan lebih awal itu terjadi dalam hubungannya dengan karamah, ia menjadi bukti bagi mereka. Karamah itu adalah bukti tentang kesucian menjadi wilayah yang mana ia adalah berbeza dengan kenabian. Itulah sebagian menganggap mengapa Profesor Abu Ishaq dan yang lain-lainnya tidak menerima terjadinya hal-hal yang menakjubkan ia sebagai karamah. Mereka ingin menghindarkan terjadinya kekeliruan di antara tentangan yang dihadapkan kepada para wali dan nabi. Apa yang telah kita lakukan ialah kita memperlihatkan perbezaan di antara keduanya itu. Ini dia kritik Abu Ishaq sikit lah. Ala anna an-naqla 'anil ustadz fi dhalika laysa sarihan wa rubbama humila 'ala inkarin li'an taqa'a khawariqul anbiya'i lahum bina'an 'ala ikhtisasi kullin minal fariqaini bi khawariqihi. Jadi saya kira apa yang telah kita lakukan ialah sudah memperlihatkan perbezaan antara keduanya. Yang ini wahyu dan mimpi sihir. Tentangan awal yang dihadapi oleh wali adalah sesuatu yang lain daripada apa yang dihadapi oleh Nabi. Dengan demikian tak ada kekacauan antara keduanya. Tidak dapat dilakukan bahawa pandangan Profesor Abu Ishaq itu tidak jelas dan sering mendorong untuk menolak pendapat bahawa hal-hal aneh yang dialami oleh Nabi itu dialami juga oleh para wali. Berdasarkan bahawa kedua kumpulan itu memilih kebolehan melakukan hal yang anehnya menurut cara masing-masing. Wa amma al-Mu'tazilah
فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد وأفعالهم معتادة فلا فرق، وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو محال. Nampaknya terjemahan ni berbeza sikit dari teks asal. Nantilah kita baca panjang sikit lah. وأما عند الشافعي وأما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية، فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة والهداية ضلالة والتصديق كذبا واستحالت الحقائق وانقلبت الصفات النفس وما يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممكنا. Jadi saya terpaksa baca slow lah sikit sebab saya terjemah ni dengan keadaan yang faham, bukan nak terjemah begitu saja. Ada sesuatu yang tidak munasabah. Mukjizat itu telah dilakukan oleh seorang manusia yang pembohong. Menurut Asy'ariyah, ianya adalah sesuatu yang mustahil. Kerana apa yang menjadi bahagian penting pada mukjizat itu adalah ia didefinisikan sebagaimana kepastian tasdik dan hidayah. Sekiranya mukjizat itu boleh terjadi mengikut suatu keadaan yang bertentangan, ketulinan akan diragukan. Hidayah menyesatkan dan ingin ditambah bahawa tasdik menjadi palsu. Kebenaran akan menjadi mustahil dan sifat-sifat yang perlu ada akan songsang terbalik. Sesuatu kejadian yang boleh dianggap sebagai mustahil tidak boleh menjadi yang mungkin. Okeylah, ini teori-teori mutauhid ni kan? Beza antara mutakallimin dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah, dengan Mu'tazilah dia kata wa amma 'inda al-Mu'tazilah fa li'anna wuqu' ad-dalil syubhah wal hidayatu dalalatun qabihun fala yaqa'u min Allah. Ini dia cuba membezakan di antara mukjizat dengan karamah. Mukjizat dengan karamah. Jadi bila nak sampai kepada peringkat mukjizat tu cabaran yang sangat tinggi, barulah yang lahir daripada sesuatu personaliti itu ialah mukjizat, maka dia adalah tanda dia menjadi nabi kan. Sedang karamah itu sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Okey. Jadi perbezaan ni ialah perbezaan antara mutakallimin dengan ahli falsafah. Mu'tazilah mewakili falsafah, Asy'ariyah mewakili mutakallimin. Okey. Ni nak panjang lagi ahli falsafah ni. Wa ammal hukama'u fal khariq indahum min fi'lin nabi. Walau kana fi ghairi mahallil qudrati bina'an ala madhhabihim fil ijabi dzati. Wa wuqu'ul hawadith ba'daha an ba'd mutawaqqifun 'ala al-asbab wasyurut al-hadithati mustanida akhiran ila al-wajib al-fa'il bidh-dhati la bil-ikhtiyar. Wa anna an-nafs an-nabawiyyah indahum laha khawasun dhatiyyah minha suduru hadhihi al-khawariq biqudratihi wa ta'atihi al-anasir lahu fi at-takwin. والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان مهما توجه إليه واستجمع لها مما جعل الله لك من ذلك. والخارق عندهم يقول النبي سواء كان للتحدي أم لم يكن، وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية، لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق
فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند المتكلمين، ولا يكون التحدي جزءا من المعجزة ولم يصح فارقا لها عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن النبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه. Ini teori mutauhid lah. Jadi kalau saya terlebih ke ni, stop lah. Saya takut dia perbincangan dia ni agak complicated. Dia campur-campur dah. Ahli falsafah tetap dengan pendapat bahawa hal-hal yang menakjubkan itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh Nabi. Meskipun kesemuanya itu tidak berupaya dilakukan dengan kemampuannya sendiri. Pendapat ini didasarkan pada doktrin yang harus dan penting sebab akibat al-ijab al-zati. Dan daripada peristiwa yang terjadi secara timbal balik menurut keadaan dan sebab yakni lazimnya menjadi sesuatu yang baru dan akhirnya berbalik kepada harus secara perse dan tidak boleh dipilih. Pada pendapat mereka, jiwa seorang Nabi itu mempunyai ciri-ciri paling perlu yang menimbulkan banyak ketakjuban dengan bantuan kekuasaan yang harus secara perse dan kepatuhan elemen-elemen kepadanya untuk tujuan penciptaan takwin. Pada pendapat mereka, peranan kenabian dalam proses ini ialah melalui nilai-nilai tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia menurut kejadian semula jadinya layak untuk bertindak lebih giat dan menumpukan perhatian terhadap mereka. Mereka tetap mengatakan bahawa ketakjuban adalah dibuat oleh Nabi itu sendiri. Sama ada terdapat cabaran yang bakal dihadapinya ataupun tidak. Terdapat banyak bukti akan kebenaran seseorang Nabi. Oleh sebab sebahagian yang mereka buktikan bahawa dirinya adalah lebih giat di antara benda-benda yang diciptakan. Kegiatan tersebut merupakan suatu ciri khas kenabian. Bukan kerana ianya mengambil tempat dalam memastikan kebenaran yang sangat jelas. Pada pendapat mereka, dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang membangkitkan rasa takut, takjub itu bukanlah bukti yang pasti. Pendapat ulama-ulama terhadap kebenaran seorang Nabi sebagaimana yang menjadi pendapat ulama-ulama mutakallimin. Terlebih dahulu pada mereka tidak dikira sebahagian daripada mukjizat itu tidak dapat dikira sebagai perkara yang membezakan di antara mukjizat dengan karamah. Okey. Ini Datuk. Saya rasa kena ketakat dulu, penat dah. Okeylah. Kena bincang setakat dulu, penat dah. Okey. Walaupun mungkin singkat tapi persoalan tu besar. Ini persoalan ni bila dia masuk teori-teori apa tu akidah, dah jadi apa tu banyak falsafah sebagainya. Kemudian dia dah sebut lepas ni tentang dia beza antara ahli sihir dan wali. Maknanya kita ada wali, ahli sihir, nabi dan sebagainya. Jadi semuanya ni pada penglihatan luarannya semua ni benda yang luar biasa, nah. Tetapi sebenarnya yang luar biasa sebenarnya ialah yang nabi. Cuma dia bahas tadi ialah sama ada apa yang kita nampak nabi buat itu, adakah itu perbuatan nabi atau perbuatan Tuhan, itu dia akan melarut dalam perbincangan tentang af'alul ibad dalam ilmu tauhid.
Jadi Ini kita tekan kita tengok mukjizat. ya, Kita ya. tak lagi pasal wali. Ah, Kita jadi tekan. minggu depan ni kita start daripada wal Ah. Quran. Itu mukjizat yang paling besar kan? Ah. Okey. Ada apa-apa persoalan ke hari ni? Di minggu pertama ni letih lah dulu. Saya rasa pemulaannya nak sebut kenabian tu memang berlaku. Dan kenabian tu disokong oleh mukjizat. Cuma berlaku perbezaan pendapat antara mutakallimin yang mengatakan mukjizat dari Allah. Dan kali falsafah mengatakan mukjizat tu daripada Nabi itu sendiri. Itu persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semasa mendengar baca tadi, saya terfikir satu lah, mungkin nak tanya kepada Datuk dengan Ustaz lah. Sebab saya melihat daripada satu sudut yang agak berlainan, berfikir sikit lah. Kita masuk ke yang ke-6 ni dalam mukadimah. Yang awal-awal tu pun cara Ibn Khaldun membawa topik ataupun cara yang dibincang tu, dia macam seolah pada saya lah. Ya. Kalau saya nak kata macam mana, kalau kita belajar katakan ilmu di universiti ke apa, dia bukan sekadar ilmu tu, tapi dia kita kata macam applied. Ya. Kalau applied social science. Contoh dia baca mengenai geografi, tapi dia kritik terhadap orang yang telah tulis sebelum dia. Dan dia apa? Secara objektif dan kritikal. Jadi saya terfikir itu bukan yang menarik kepada orang-orang yang sedang mengamati Ibn Khaldun. Dia boleh memberi maklumat berkenaan apa yang ditulis oleh penulis ketika itu, dan dia boleh bagi kritik oleh kerana pengalaman dia. Ya. Jadi bawa kepada hari ini yang menarik pada saya, topik ini bukan sangat dia nak bicara mengenai apa perbezaan pendapat, tapi dia nak bawa sini ialah the various type of human being ataupun manusia berkelainan. Tapi ada manusia, dia kata setiap tu ada Allah memilih, ada ada manusia yang memang ada dalam diri dia keupayaan yang Rasul, dan ada dalam diri dia keupayaan juga untuk menemu benda-benda yang orang lain tak berjumpa. Itu mana kita kata apa, para wali dan lain-lainnya. Tapi dia nak distinguish. Mungkin dalam dia nak bawa secara kritikal dan secara objektif, kita kena memahami kelainan antara Rasul dan mungkin kalangan orang yang ada kualiti baik di kalangan kita ataupun kualiti jahat. Ya. Sebab dia nak bawa lagi perbincangan kita kepada sejarah dan semuanya, maka Rasul tu ada kelainan daripada manusia yang kebiasaan. Ya. Dan dia ada kaitan juga dengan bicara mengenai geografi, pemakanan, climate, kita menggunakan maklumat ilmu yang kita ketahui. Ya. Tapi malah pakailah dia ni orang yang bukan saja faham ilmu tapi apply ilmu tu semasa dia. Tak tahu, itu saya punya, bila saya baca tu terasa kenapa dia kena kupas ini, kenapa dia kena kupas mengenai geografi, kenapa dia kena kupas mengenai sains, pemakanan, tapi kerana dia nak bawa bicara kita pada sejarah dan jangan kita main sembrono gitulah tanpa main tangkap muat. Tanpa ada rujukan ilmu. Contoh, tak boleh kata orang apa Baduin sama dengan orang ni, tak boleh. Sebab ada pemakanan pengaruh kita, ada ciri nature of prophet yang berbeza dengan orang kebiasaan, ada ciri climate yang berbeza yang mempengaruhi, ada apa latar belakang kita dilahirkan, semua tu ada faktor, ada faktor kita apa naik turunnya tamadun, dan semua tu ada bukti-bukti yang boleh kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang apa yang sah, dan dia persoalkan juga ilmu itulah. Dan sebab tu dia persoalkan sirah atau sejarah yang mudah-mudah tu. Di sini pun dia kaitkan juga hadis yang sah ya.
Jadi ada juga ciri dia untuk bicara begitulah. Okey. Itu pandangan wallahu a'lam. Okey. Itulah sebabnya buku ini merupakan buku yang menjadi kemuncak pemikiran pada waktu itu kan, sebab dia sifatnya, kita nampak sifat ensiklopedik itu pada buku ni. Dia merangkumi semua tu. Dan tidak semua orang boleh faham. Setengah orang tu kalau dia ambil, dia menceritakan tentang mukjizat, tetapi dia terus dalam tu membincangkan tentang pandangan-pandangan mazhab tentang satu persoalan yang banyak menimbulkan kontroversial pada waktu itu, ialah dia panggil af'alullah wa af'alul ibad. Macam mana tu ya? Af'alullah, af'alul ibad tu dalam ilmu tauhid. Saya nak sambung lagi. Dan nak lambung. Nak lambung. Nak satu signifikan tulisan ini dalam zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kita terlalu liberal dalam agama. Sehingga ada orang berdapat tentang wahdatul adiyan. Jadi wahdatul adiyan semua terima Allah sebagai Tuhan. Tapi yang kita berbeza ialah tentang nubuwah, tentang kenabian. Jadi sebab itu bila dia bincang nubuwah, saya ingat isu perbandingan agama sekarang ni, isu nubuwah. Sebab tu dikatakan di Indonesia, puak-puak yang pakar dalam bidang perbandingan agama lah yang mudah sangat nampak lembek dah Islam ni. Nampak termasuk. Jadi boleh pergi marilah. Tinggal timbul wahdatul adiyan tu. Kesatuan agama. Jadi ini juga saya ingat kita nak bincang sikit dah. Minta maaf lah. Di Malaysia sekarang ni orang seperti Osman Bakar tu. Dia anggap liberal. Memang dia liberal. Tapi adakah liberalisasi atau liberty atau sebab tahap keliberal biar. Dan ini yang juga berlaku pada Anwar Ibrahim. Orang kata dia liberal dan sebagainya. Jadi kita nak tengok sekarang ni, liberal dan agama ni adakah liberalisasi atau liberality atau ni kita kena bincang supaya halus. Sebab kali banyak sangat tuduhan. Orang macam kita ni pun akan dituduh sebagai liberal juga. Sebab boleh terima kebenaran daripada orang lain. Jadi benar ni kita kena perincikan. Supaya jangan terjebak dengan puak-puak yang ekstrim, yang mudah meliberalkan orang lain. Yang tak serupa dengan dia. Beginilah, saya nak respon sikit. Dia yang dikata tak betul tu orang jenis pluralism, yang melihat agama itu sama ataupun Ibrahimik kan, yang balik kepada Ibrahim semua. Adapun dari segi liberal dan konservatif tu, dia ibarat macam kita bawa kereta di jalan raya. Seorang yang liberal, dia boleh menukar lane. Katalah dalam highway ada 3 lane. Dia boleh tukar lane, 1 lane, 2 lane, 3 mengikut keperluan. Dia nak cepat, jam tak jam dan sebagainya. Orang yang konservatif ni, dia tak boleh tukar lane tu. Dia mesti macam kita katakan orang apa tu, kita duduk gelap apa yang budak yang sangat strict sangat tu. Jadi dia tidak boleh tukar lane tu. Itu yang beza antara konservatif dengan budak apa dia panggil. Yalah, budak apalah. Jadi dia tak boleh, bagi dia kalau tukar tu tak betul. Kadang-kadang kita terpaksa berjalan atas line. Itu tak betul jalan atas line tu, tapi kalau untuk sementara menukar lane tu, jadi mungkin ialah kita kena bincang jugalah tentang Islam itu, dia ibaratnya macam highway. Dia ada katanya ada pilihan untuk duduk di lane mana. 1, 2, 3. Kalau Pak Mat nak bawa slow, tak bolehlah Pak Mat duduk lorong kanan. Pak Mat, orang di belakang tu dah queue panjang. Kalau Pak Mat nak bawa slow, Pak Mat duduk lorong kiri. Kalau orang nak bawa
laju kena duduk di kanan. Orang yang berhati-hati nak sederhana, middle punya apa tu, duduk di tengah. Itu dikatakan Islam itu, itu yang dikatakan Islam itu sebagai agama yang fleksibel. Jadi soal tuduh menuduh tu banyak orang melihat dari perspektif diri dia. Saya rasa tak bagus juga kita melihat sesuatu dari perspektif diri kita sendiri. Kita patut melihat dari perspektif orang itu dan persekitaran yang ada. Sebab itu dalam ilmu sosiologi dia kata manusia itu ialah anak persekitarannya. Dia tidak boleh lari daripada persekitaran dia. Kalau dia lari pada persekitaran dia tu, dia tidak mengambil kira persekitaran dia tu, dia akan menjadi orang yang terpencil daripada masyarakatnya. Itu pandangan saya lah tu. Datuk, saya nak bawa contoh lah. Bincang-bincang tapi bukan nak sebut politik. Tapi saya dengan Syarah Anwar lah. Orang kata dia sekarang ni macam tak nak Melayu dah, tak nak Islam dah, selalu liberal lah. Tapi dia punya pengalaman hidup, dia kata bila dia sakit di hospital, maka dia ditawarkan oleh seorang doktor Kristian di Jerman. Dan dia kata penyakit dia tu kalau nak rawat, tak mampu nak bayar. Jadi bagaimana orang tu Kristian, bukan Islam, orang Jerman sanggup merawat dia dengan free. Kemudian bila dia dapat pula tuduhan belah-belah kes, maka dia pun bawa lah lawyer yang besar lah. Tapi lawyer besar dia ni pun kalah juga. Maka kita tu mari seorang bukan Islam bernama Karpan Singh menawarkan jadi lawyer dia. Karpan Singh dia pun balik lah anak-anak adik-beradik semua kumpul duit dah nak bayar. Karpan Singh kata jangan rosakkan maruah saya. Saya tak akan sentuh walaupun satu sen. Sebab ini adalah kewajipan saya dan saya kenal Anwar Ibrahim. Ini sebagai satu contoh dah. Sebab itu saya tengok Anwar Ibrahim ni dia tekan sangat tentang kemanusiaan. Dan dia baca ayat walaqad karramna bani Adam. Jangan kita ketak nak dalam sekarang ni di negara kita terutama sekali dibendung oleh ras, agama, latar belakang dan sebagainya. Bukan saya sebut saya sokong dia, tapi kita kena beri keadilan juga lah. Daripada puak-puak yang terlalu nak Melayu, nak Islam dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita bukan itu mestinya bela Melayu dan Islam, bela keluarga. Sebab itu saya nak sebut satulah. UMNO ni parti yang dijunjung oleh orang Melayu. Pergerakan yang baik. Yang masalahnya ialah pemimpin-pemimpin yang mengambil duit untuk kepentingan diri dan keluarga, bukan kepentingan bangsa. Itulah yang jadi isu sekarang. Okey. Ada siapa dia nak ulas lagi ni? Assalamualaikum. Salam. Datuk, Ustaz. Ya. Bila saya dengar Ibn Khaldun bab inilah kan, berkenaan dengan mukjizat dan benda-benda supernatural lah kan, gaib. Dan dia juga memberi beberapa pandangan daripada Mu'tazilah, Syariah. Saya rasa kan, saya ada masa kita cuti hari itu, saya dengar Dr. Syed Farid Alatas tu kan. Dia kata macam kita bila kita tengok nasib baik kita ni tidak ada di kalangan kita yang nak masuk bincang bahas dengan detail ya. Maknanya apa Mu'tazilah cakap, ni dia cakap. Sebenarnya dia kata ada pengkaji-pengkaji dia membaca Ibn Khaldun dari segi dua cara lah. Satu untuk konten maknanya apa Ibn Khaldun cakap dia pun ambil lah. Ada satu lagi jenis pengkaji yang membaca Ibn Khaldun untuk menghasilkan satu lagi knowledge.
Dalam management kami panggil Peter Senge, yang Farid tahulah, Haji Farid tahulah, berkenaan dengan dia dia punya ni lah kan, teori dia. Maknanya kita baca satu ilmu, kita guna ilmu itu untuk menghasilkan satu lagi ilmu yang lain. New knowledge, ya. New knowledge. Jadi kan balik kepada metafora yang Datuk Muk cakap tadi kan, yang katalah hidup kita ini macam highway, ya. Kita ada 3, 4, 5 highway kan. Jadi highway itu memberi kebebasan untuk kita memilih, ya. Untuk kita membuat keputusan kita nak berada di dalam lane yang mana, ya. Bergantung kepada matlamat ke mana kita nak tuju dan kenapa kita berada di lane itu, dan bergantung kepada macam tadi Datuk Muk kata, konteks pada highland pada kita ketika itu. Maknanya kalau ada seorang tu pemandu tu ada isterinya yang Sarah nak bersalin kau, ya. Habis dia potong, ya. Habis dia potong, habis dia langgar. Dia kena ambil lane kanan lah. Kita tak faham sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam kereta dia. Kita maki. Betul. Apalah macam-macam ni kan. Sebab kita melihat dari perspektif kita. Itu kita marah kat dia tu. Betul. Jadi misal kita kata ilmu kita habis lah, tak cukup masa untuk kita memikir di luar daripada apa yang kita nampak. Jadi kita tidak ada choice lah, perspektif kita lah yang cara kita melihat. Saya lihat macam tu. Jadi back to kita tadi kan, maknanya kita ambil as it is lah. Macam mana dia melihat beberapa pandangan daripada Asy'ariyah dan Mu'tazilah, dan dia bagi kita, dia share macam mana. Tak semestinya kita setuju kan. Tak semestinya kita setuju. Tapi kita ambil itu sebagai bila dia melihat sesuatu, bila dia merumuskan sesuatu, dia punya pemahaman, dia ada dia punya ni lah reason dia. Saya lihat macam tu lah. Wallahualam. Ya, saya setuju macam ni kan. Bagi seorang pembaca yang jenis taklidi, jenis pembaca yang saya nantilah saya sebut istilah apa tu. Jadi dia akan baca buku ini dan dia akan follow satu persatu. Maka dia akan bawa perbezaan pendapat di kalangan mutakallimin tentang masalah mukjizat dan sebagainya, dan dia akan ikut macam seada-adanya lah. Tapi saya rasa bagi kita, apa yang dibawa oleh Ibn Khaldun tu sekadar data-data untuk memberi ruang kepada kita untuk lebih berfikir dan melahirkan knowledge yang baru. Itu yang penting bagi kita, ya. Cuma saya satu lagi soal supernatural ni, saya ni mungkin latar belakang saya ni mungkin macam mana. Ayah saya ni bukan orang apa sangat, tapi saya sangat keberatan untuk menerima sesuatu yang sifatnya supernatural. Tapi bila kita baca yang Nabi dan sebagainya, saya kata itu yang Nabi. Jadi saya susah lagi nak relate tentang kedudukan kita pada hari ini. Sejauh mana kita boleh menjadikan benda-benda yang supernatural ini sebagai satu asas untuk pembinaan apa-apa kalangan kita. Datuk, saya tak tahu. Saya tengok macam ni. Semasa dia menulis, mungkin ketika itu Kristian, dia tidak Christian, some Christianity dia menerima oneness of God kan. Tuhan itu satu. Tetapi orang Kristian ni sebenarnya dia tak menerima Nabi Muhammad. Mungkin juga ketika itu dia cuba nak ceritakan bahawa Muhammad, Nabi, Rasul bukan main-main. Kan? Dia proven. Jadi di situ, wallahualam, saya melihat begitulah semasa dia menceritakan berkenaan dengan pertemuan Hercules dengan Abu Sufyan kan. So saya, padahal kebenaran tu memang dia tahu sebenarnya, macam Hercules tahu pun sebab dia orang ni pengkaji kitab. Saya tak tahu, wallahualam, saya lihat macam itulah. Maknanya ketika itu orang Kristian memang tak menerima Rasulullah. Tuhan orang dia terima.
Ya, betul. Dia berbeza tentang nubuah lah. Uluhiyah dia boleh terima. Ya, mungkin saya mencelah Okey. sikit Ustaz. Nak kongsi. Baru sangat 2-3 hari lepas, ada seorang Kristian juga berinteraksi dengan saya, dengan Ana. Dia juga bicara benda begini. Dia kata sebenarnya kita ni Kristian dengan Muslim, dia kata cousin. Mana dia kata kita punya apa silsilah ataupun kerasulan kenabian tu sama. Jadi malah dalam Bible pun ada seolah menunjukkan akan datang yang akan mengangkat balik. Kita panggil keturunan daripada Jesus. Ya, ya. Cuma dia orang tak mau setengah tu hanya membicarakan apakah Muhammad itu rasul yang terakhir. Tapi dalam Bible yang grup yang nak pegang pada Bible yang asal, dia kata memang kita dah nampak. Sebab tu tak heran dalam kisah-kisah sirah kita masa hijrah sebelum berlaku hijrah ke Madinah tu berlaku lagu apa dan kepada emperor yang Kristian yang masih pegang kepada. So jadi makna dia pembicaraan mengenai menerima hakikat bahawa adanya manusia yang saya kata balik pada Ibn Khaldun bahawa ada di kalangan insan yang ada kualiti yang berlainan di kalangan kita. Soalan tu. Katalah hari ni, adakah secara ni biasa saya tanya, adakah secara natural dalam ramai-ramai kita ni ada orang yang secara naturalnya sudah menjadi orang yang agak terpilih berbanding dengan orang lain? Saya dengan Dr. Kamil ni masa duduk di Kelantan, kita cuba buat satu penelitian melihat. Kata, pasal apa menteri-menteri besar Kelantan ni terdiri daripada orang-orang yang dari keluarga yang agak ningrat. Sejak daripada Ishaq Lutfi masa tu, kemudian Datuk Asri, kemudian Mak Yaakob, kemudian selepas itu belum tu Tan Sri Ahmad Kamil. Belum tu Tan Sri Ahmad Kamil. Tan Sri Ahmad Kamil sebelum itu. Maknanya tidak lahir daripada keluarga-keluarga yang bawahan. Tapi sekarang ni ada juga yang orang naik jadi Perdana Menteri daripada orang asalnya bawahan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak cuba buat satu tolak campur antara, kalau dalam karya biasa dia kata antara bakat dan latihan. Orang yang berbakat tidak dilatih, tak ke mana. Orang yang dilatih tanpa bakat, tak ke mana juga. Jadi macam mana nak campur tu? Katalah kita letak satu isu kepimpinan sajalah misalnya. Malah itu pada Ana pun ialah satu yang bukan baru dalam bidang pembangunan sumber manusia. Soalan dia antara nature tu makna asal nature. Mana dia kita bangun sampai dewasa semua, nature dengan nurture. Nurture tu makna dilatih, dibimbing, dibentuk, groom, latihan. Jadi is it by nature ataupun nurture, leadership? Cuma saya rasa yang benarnya ialah kebenarannya ialah in between. Kena ada juga yang asal nature tu untuk dibentuk, tapi kan baru dia jadi pemimpin yang betul-betul unggul. Ana mana melihat topik yang kita bicara ni Ibn Khaldun ni, bila Ana tengok pada title dalam bahasa Inggerisnya, title ni dia tulis The Various Types of Human Being. Mana dia type ni jenis-jenis insan atau manusia yang mempunyai who have supernatural perception. Ada persepsi yang supernatural. Either sama ada melalui natural disposition. Mana daripada asal dirinya dah ada kualiti itu. Ataupun through exercise. Atau melalui usaha-usaha latihan exercise untuk menambahkan lagi kualiti itu. Jadi title ini pun sebenarnya mencuri makna dia pada Muhammad tu dah ada certain
Sebab tu saya suka dengan macam Maududi semua mengata kena ada juga dipanggil basic morality. Kemudian bila ada Islamic morality baru dia akan jadi baik. Dia kata semua para sahabat yang awal tu ada kualiti yang kalau kita masuk sirah pun orang jahiliyah yang kita jahiliyah atau orang Quraisy tu dia punya budaya tu ada kualiti yang sebenarnya unggul dalam keadaan banyak yang tak betul. Pegang pada janji, berani atau kita yang dikatakan yang Ibn Khaldun maksudkan sebagai tema tu asabiyah tu. Kualiti kekitaan, kualiti group cohesion, benda itulah yang beri kekuatan pada golongan awal yang di Mekah. Tapi dibina atas itu dan sebab tu Maududi sebut daripada Islamic daripada basic morality, kemudian diberinya Islamic morality atau dengan ada akidahnya, dengan ada fikrah Islam lonjak. Jadi semua para sahabat yang awal tu ada kualiti yang ulung. Itu yang menarik pada anda bila anda baca bicara soal Maududi yang buku dia Betul. Dan juga Syekh Qutb nak bicarakan cara Rasul bina tu. Dia itulah satu sekarang ni kalau berbangkit lagi bangsa-bangsa yang rendah mutunya. Nah, adalah maknanya kita kata bangsa ini tidak menyerlah dan tidak banyak melahirkan tokoh-tokoh yang menyerlah. Jadi sekarang ni dia ada satu program dia kata genetik engineering. Genetic engineering. Maknanya dia boleh menggunakan genetic engineering ini untuk membangunkan dia punya nature manusia sebagai manusia tu sehingga dia mencapai satu peringkat dan dia boleh memberi nilai tambah dan dia menjadi orang yang baik lah. Misal orang katalah Jepun, mana zaman dulu, mana Jepun ni, ini dari segi rupa bentuk lah, mana Jepun ni ada hidung mancung dah. Tapi dia menggunakan teori genetic engineering itu. Di UM tu dia bani CAD-CAM. Dia campur antara engineering dengan perubatan. Itu satu subjek yang baguslah. Maknanya antara ikhtiar dengan yang dulu duduk kelahi antara Mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni lebih kita katakan lebih sekular. Pemikiran dia lebih sekular. Yang lain-lain tu lebih konservatif tu. Tetapi duduk kelahi tu adakah awak ni lahir sebagai seorang yang baik ataupun awak membina diri awak menjadi seorang yang baik? Itu menakutkan saya pula sekarang ni kata engineering genetik ni sekarang ni berlaku di barat. Dia boleh campur benih tok dia dengan benih cucu tu melahirkan generasi baru. Makna sekarang ni boleh campur benih tok dengan benih cucu lahir satu generasi baru. Macam mana akan berlaku itu? Betul lah tu. Dia soal genetik ni. Kalau dalam sains sosial ni kan dia kata kita ada kosmetik, kita ada genetik. Kalau kita nak buat perubahan yang besar, kita mesti merubah genetik itu. Tapi kalau kita sekadar nak buat perubahan sikit-sikit, kosmetik kita apa-apa sikit, rupa-rupa sikit, cantik lah. Nah. Soalnya di samping ilmu dan apa-apa ada akhlak. Sebab itu dalam Islam ni dia tidak boleh pisahkan antara akidah, syariat, akhlak dan tasawuf. Mesti bergerak bersama. Jadi kalau dalam satu disiplin ilmu tu dia bagi akidah saja, dia orang ni jadi gila-gila begitulah. Dia melihat macam orang kata profesor matematik pure matematik. Dia kira tu pure matematik. Dia berjalan pun, dia sepak tunggul pun dia tak sedar, dia duk fikir tu. Jadi orang ni dari segi tu okeylah, tetapi dari segi sumbangan kepada realiti sebenar suka juga. Jadi
Dia kena ada akidah pegangan hidup. Pegangan hidup, akidah itu ialah pegangan hidup. Jadi sekarang ini saya nak baca buku-buku turaf, buku tutuplah sabun dia tu. Dia dalam Allah dalam itu dia, saya tengok dalam tu akidah kita, pengajian akidah yang agak klasik sikit, dia tenggelam dalam perbincangan yang rumit sehingga objektif pengajian akidah sendiri tu hilang. Macam Dr. Kamil kata lah, pengajian usul fiqh dah. Jadi objektif pengajian usul fiqh tu hilang sehingga usul fiqh itu dia menjadi, kita katakan, kayu buruk, apa semua yang tidak berfungsi. Saya rasa itu tanggungjawab kita menghidupkan semula keilmuan Islam dalam environment kita. Ini saya satu lagi. Saya nak belajar. Pula. Ini benar betul-betul realiti. Viral, seorang ustaz yang terkenal, saya tak sebut nama dah. Dia percaya bahawa dia kena disihir. Maka menyebabkan dia sekarang ni menanggung penyakit yang teruk. Sebab dia kena sihir. Sebab dia ni ustaz yang besar, yang terkenal, yang termasyhur. Ada satu. Tapi yang kedua, kalau kita tak percaya, saya juga ada kawan-kawan. Yang dia tuk bomo. Dia saya tengok dari bomo dia tu macam-macam lah. Cerita jin, cerita syaitan, cerita macam tadi lah. Dia lawan dengan penyakit tu. Jadi saya pun tak nak percaya makna benda tu ada bukti. Dia tunjuk bukti. Tapi saya nak percaya pun, saya pun macam tak mudah dah. Tidak semudah itu nak percaya benda-benda supernatural. Apa lagi berlaku kepada Tok Guru yang besar. Cuma saya fikir, saya kata kalau di Kelantan tak berlaku. Jadi kebetulan Tok Guru besar ni berlaku di Perak. Dan di Perak dia tahulah dengan ilmu santau dan sebagainya. Macam mana kita nak menilai benda-benda ni? Susah. Saya kena balik ke tadilah. Pada pandangan saya ni kan. Bahawa dalam hidup ini kita ada banyak benda. Mungkin kita boleh pilih style berfikir yang berbeza-beza. Mungkin rahmat Tuhan itu sama seperti cahaya. Mungkin dia boleh pergi ke mana-mana. Cuma orang nak cahaya kuat duduk di luar. Cahaya tak kuat duduk di dalam. Tapi dalam kes yang tertentu ni, minta maaf lah, sama ada kepada dia atau kepada orang lain. Dia macam ni lah. Bila kita ni seorang yang pada suatu waktu sangat popular, okay? Kemudian populariti kita jatuh, maka kita akan dihimpit oleh perasaan. Ini psikologis boleh cerita lah. Kita akan dihimpit oleh satu perasaan. Ada vacuum dalam hidup kita. Dalam vacuum itu akan diisi oleh macam-macam perkara. Marah, kecewa, sedih, macam-macam lagi. Jadi atas dia lah. Vacuum yang ada itu, anda seorang yang sangat popular. Bila ada vacuum, sekarang ni populariti anda tidak, ataupun jatuh, tidak ada lagi. Dengan apa yang anda nak isikan vacuum itu, dan lori mana yang datang awal? Itu pandangan saya lah. Lori semen ke, lori bunga ke, lori apa ke, lori sampah ke, pergi letak situ. Maka anda adalah ciptaan khayalan anda sendirilah. Betul begitu kan? Sebab tu orang gila, banyak jenis tahu gila tu. Dia gila, dia suka-suka. Terus dia gembira. Setengah orang tu gila, dia marah ke orang, setengah tu dia berduka cita, setengah tu apa semua sekali. Itu dalam bab gila saja. Sebab tu orang psikiatri kata ada 33 jenis gila. Ini kita dah melarat sikit dah. Tapi dari segi fenomena ini, sebab itu supernatural ini kita boleh menerimanya
tapi dalam keadaan yang sangat berhati-hati supaya kita tidak terkeluar daripada hakikatnya yang sebenar. Jadi kalau kita sangat terlampau realistik, kita tak terima supernatural, mungkin macam kita makan makanan yang tidak bergaram, tidak berempah dan sebagainya. Jadi rempah ratus bagi saya lah. Supernatural ni sebagai satu rempah ratus. Jadi macam kes Nabi ni, dia bukan supernatural sangat, itu yang dia panggil benda yang hakiki. Bila ulama membahaskan tentang Nabi Musa, dia kata ular Nabi Musa itu bukan dilihat dari perspektif supernaturalnya menjadi ular, tapi ular sungguh. Itu mungkin yang berbeza, ya kan? Tapi tak tahulah terhenti tak ular orang lain lah kan. Saya pun setakat tu kalau boleh sebut pun. Assalamualaikum. Salam. Saya nak ni sikit lah kan. Saya pun daripada ramai juga yang mempercayai benda-benda. Memang kita supernatural ni fitrah manusia, memang kita suka. Kalau kita buat macam masyarakat barat pun dah mula membuat movie-movie yang terbang sana, terbang sini kan. Ada sana, ada sini kan. Azan dekat luar tapi tak apa, kita kat sini okey kan. Okey, tak apa. Tak apa, saya ingat dia luah masa dia. Muasak. Dia panjangkan perbincangan. Waktu muasak. Kalau itu pun satu topik yang boleh kita bincang bila-bila. Betul. Jadi dalam kami lah management daripada sebab kalau tidak ada dalam bukan tak ada Islam lah, kita tak jumpa ke apa kan, dalam how to. Dalam segi kita bukan kita nak kawal pemikiran, tetapi pemikiran kita boleh pergi ke mana sahaja sebab syaitan sentiasa mengambil peluang untuk kawal kita. Emosi kita masuk, tak tahulah kan macam mana kita describe macam mana dia menghasut kita kan. Jadi dalam personal development lah, dalam ilmu personal development macam mana kita nak manage kita punya pemikiran. Sebab apa? Pemikiran ini akan melahirkan emosi kita. Maknanya kalau kita kata saya takut, memang betul. Betul ke tidak benda ada hantu ke tak, kita dah cakap kat diri kita, kita takut. Maka kita akan tiba-tiba kita membayangkan benda-benda yang menakutkan. Betul. Jadi perasaan kita akan jadi takut, risau kan. Jadi begitu juga dalam segi kalau kita percaya ada kalau ni daripada kita punya human development punya perspektif lah. Kalau kita percaya hantu tu wujud, betul. Kalau kita tak percaya hantu tu wujud pun betul juga. Ya. Sebab pemikiran kita ikut. Kalau kita tak percaya, jadi kita tak kisah. Jadi kita fokus on benda yang lain. Kalau kita percaya, betul juga. Kita akan fokus kepada hantu itu. Sebab kita dah percaya hantu tu ada kan. Jadi kita kata kalaulah kita percaya ada benda lain yang menyebabkan kita sakit, maka kita akan ambil alternatif yang carilah ustaz ke ataupun pengamal perubatan yang ni sikit lah. Tapi kalau kita rasakan aku kena pergi doktor, aku tak sihat kan, aku rasa ada benda yang tak kena pada keadaan aku, maka kita akan pergilah, kita akan bertanya pakar-pakar. Kalau tak jumpa pakar orang kata apa, ambil blood test dulu, lepas tu pergi jumpa beberapa pakar, dan setelah itu mesti ada dekat mana yang tak betul kan. Jadi kita keep on doing that sampai kita tahu di mana ada benda yang tak betul. Dia mesti ada benda tak betul kan, sebab Sunatullah tu dia memang seitulah kan. Kalau sesuatu itu tidak natural, maka kita kena cari, kita kena usaha cari kenapa ianya tidak natural. Jadi kita dapat apa yang kita fokus lah. Saya punya ni. Betul. Allah Alam apa yang dia orang percaya dan ada luaran benda yang orang kata apa roh ni apa, syaitan ni panggil apa, benda yang halus lah. Yalah, spiritual benda itulah. Spiritual mengganggu kita. Kalau kita rasa benda itu lebih kuat dari diri kita, betul, dia akan ambil
take over kita. Tapi Ya. kalau kita rasa kita akan develop iman kita, sesungguhnya Allah yang bagi kita penyakit, dan penyakit itu sesungguhnya ada penawar dan ada ubatnya, dan kita akan fokus on that. Wallahualam. Ya, betul. Pemikiran Itulah, lah maksudnya. maknanya kita yang menentukan kita tu. Cumanya kena jangan ekstremis. Itu sajalah. Betul, sebab kalau kita rasa kita rasa diri kita Tuhan. Okey. Yang tu yang tadi Datuk Mut kata, kita kena tahu batas-batas ya. Satu, kita rasa diri kita segala-galanya, dan satu lagi kita masuk kepada teritori syirik. Kita kena berwaspadalah, itu saya rasa. Ya. Jadi kalau ada 3 lane tadi, kita cari lane yang di luar baru 3 tu syirik dah lah. Saya nak cerita pengalaman saya, boleh tu? Boleh. Ketika umur 20, saya duduk di Lapuri. Dia pernah bilik Datuk Mut duduk tu. Jadi di Lapuri terkenal lah, banyak hantunya. Tapi saya sama umur 21 tahun ni, tak pernah jumpa lagi dengan hantu. Masuk dah sewaktu duduk di bilik seorang-seorang di bilik Datuk Mut duduk tu, tempat bilik tandah, dan di tandah. Satu. Yang kedua, bila saya sakit muscle tu, sangat sakit. Kena kain pun tak boleh, kena kain selimut pun tak boleh, kena angin pun tak boleh. Sampai saya mari terfikir, aku ni kena buat dok orang ke? Saya pun ajak anak-anak menantu pergi hantar saya ke Darus Syifa. Tapi Darus Syifa tengok, dia kata ni fizikal saja. Tak ada kait dengan hantu ni. Saya pun balik. Bila saya balik, dia pergi ke PPUM. Jumpa dengan doktor ramai lah. Macam-macam lah. Tapi ada satu doktor Arab tu, dia kata ni, daripada kena denggi dulu ni. Jadi barulah jumpa penyakit yang sebenarnya sakit mata. Itu contoh. Tetapi yang lebih supernatural yang saya nak tanya satu lagi. Orang seperti Imam Ghazali tu. Saya baca beberapa kali dah buku dia tu. Sebab dia buku dia sebut dia Riyadhah Nafs. Siapa dia nampak ahli syurga. Dia boleh nampak malaikat. Jadi kalau Nabi tadi kita okey dah nak macam mana, bukan Nabi. Tak berani nak. Tapi orang seperti Imam Ghazali tu, dia buku dia tu lah, buku akhir dia tu. Buku kecil tu. Iyalah. Jadi kan dia nampak tu. Saya rasa pun Ibn Khaldun, itulah asas pemikiran dia. Mungkin dia baru cerita tentang Nabi dah. Dia tak cerita lagi tentang awliya, as-salihin, apa semua sekali. Maknanya orang boleh sampai kepada satu peringkat di mana dia boleh keluar sikit daripada aras manusia biasa. Dia boleh keluar sikit. Macam Imam Ghazali lah. Saya punya interpretasi daripada tajuk bahagian ni pun, sebab dia kata title dia Preceded by Discussion of Inspiration and Dreams Vision. Diikuti dengan perbincangan mengenai inspirasi dan keupayaan untuk mimpi, melihat kualiti yang jadi kata supernatural tu adalah, tapi dengan di exercise. Cuma kena hati-hati sama ada kita dah sampai situ ke ataupun kita nak dakwa saja kita dah sampai, tenggelamlah kitanya. Kalau kita orang biasa ni kan, kita takut ada unsur-unsur bisikan syaitan itu je lah kan. Yalah. Tapi kalau para-para yang dah sampai dekat aulia, wali tu, dia dah different lain lah, kategori lain. Betul. Dia ada peningkatan diri dia sampai, sebab kata Quran manusia ni dia boleh capai peringkat yang lebih tinggi daripada malaikat dan lebih turun. Boleh turun lebih rendah daripada binatang kan. Maknanya dia boleh. Dan dalam ilmu tauhid dia bincang tu sama ada iman tu boleh membesar, mengecil ataupun dia statik. Itu yang saya nak sambung sepatah satu perbicaraan sekarang ni. Yang berlaku sekarang ni. Kenapa gambar sifat Nabi itu duduk di kopi? Jadi golongan ni,
Golongan ini dia berpendapat, dia baca hadis Nabi, bila malam Isra Mi'raj tu, Nabi naik ke arah. Nabi naik arah tu dengan selipar-seliparnya. Jadi mulia sangat sifat Nabi. Sebab tu kita ambil sifat Nabi tu, kita tepek di masjid, kita buat di kopiah dia. Jadi yang menetai pula, yang guru-guru hadis ni, dia tak dapat ke situ lah. Mana tak dapat sifat Nabi, kita nak jujur dapat ke situ. Sini jadi berbahasa dalam model Facebook sekarang ni. Antara dua tokoh yang hebat juga. Seorang balik pada Yamin, seorang dia balik pada Doktor Falsafah. Jadi dia pelekeh pula. Kata Doktor Falsafah mengaji 4 tahun tak tahu ke apa. Ni pula kata orang Yamin ni pun mengarut juga. Jadi tak tahu duk balas. Jadi pembaca Facebook ni dia penisi tu dah. Saya baca juga, tengok. Itu pun satu benda yang suka dalam bangsa kita. Tadi kita cerita kan. Kalau kita fikir bagaimana kita nak meningkatkan kualiti bangsa kita supaya menjadi suatu bangsa yang serius, yang tahu merancang, yang kurang mengeluh, yang kurang mempertikaikan orang lain dan sebagainya. Jadi kalau saya, gini lah, dah maknanya kalau kita semua Tuhan tu, kita letak dahi kita atas lantai, tak apalah kita nak pakai terompah Nabi atas kepala kita pun okey lah. Tapi kalau kita nak kata itu satu realisasi yang tak betul, okey juga. Nah, tapi soalnya, mengapa kita pergi nak bincang sampai situ? Orang membincang sampai benda-benda yang halus sehingga menghilangkan objektif daripada Islam yang sebenar. Sebenarnya objektif besar itu adalah lah. Tapi kita pergi ambil objektif yang kecil-kecil, yang cabar-cabar, ranting-ranting, maka kita hanya boleh dapat kulit bulu sajalah. Daging dan sebagainya kita tak dapat dalam hidup ini, bagi saya lah. Jadi kalau boleh kita latih bangsa kita supaya kita kata, siapa dia lagu tu yang remeh dan temeh tu kan. Sebenarnya perbincangan itu perbincangan mewah yang remeh dan temeh. Kalau kita sudah hebat dari segi lainnya, orang Islam dalam negara kita sudah kaya semua, sudah bagus semua, sudah apa-apa semua, bolehlah kita bincang benda yang remeh dan temeh itu. Macam kita katakan dalam perjuangan kita banyak membincangkan tentang bentuk-bentuk puisi dan proza, kita tidak membincangkan tentang isi. Nah, maka lahirlah sastra-sastra yang polemiknya tidak melihat kepada persoalan sebenar. Malangnya bangsa kita lah. Apa nak buat? Mungkin kita terpaksa struggle, kena baik didik lagi bangsa kita ni. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun dia memprovok masyarakat supaya menumpukan perbincangan kepada hal-hal yang remeh seperti itu. Itu pun psikologi ustaz juga tu. Cari benda pelik. Supaya dia boleh berada atas pentas yang apa tu. Cukup ada tak? Kita ni tak apalah, kita 4 orang ni bincang, orang lain menonton semua, tak apa juga lah. Jadilah penonton yang setia, okey juga. Okey, insya-Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa halangan untuk minggu depan ni kita boleh sambung lagi. Dan walaupun kadang-kala kita macam perbincangan ringan, tapi mudah-mudahan kita ada faedah lah. Saya kita doakan daripada buku ini kita boleh melahirkan new knowledge untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat kita. Saya tutuplah. Wabillahi taufik. Sesudah terima kasih kepada semua yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.